Pagi hari segala seterusnya. Apa khabar Malaysia? Assalamualaikum. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia untuk edisi baru hari ini 4 Januari 2023. Hari ini hari Rabu. Mungkin 4 ada Januari. Yalah 4 Januari lah. Hari ini Mei. 3 Mei. Saya yang tidur ke? Saya baiklah kan, kejutkan saya dari lamunan. Gitu dia. Saya terbuai sebenarnya buka dengan lagu Apa Khabar Malaysia tadi kan. Tiba-tiba lupa pula tarik. Tapi itulah, apapun yang pasti nak ingatkan anda, hari ini dah masuk 12 Syawal 1444 Hijriah. Sekejap je pejam celik. Hampir 2 minggu kita sama-sama meraihkan Aidilfitri. Apa pun masih lagi dalam mood raya. Happykan saya, jangan bagi saya down. Tapi sebenarnya kita kalau melihat pada suasana rakyat Malaysia diingatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan sebab kita sekarang dalam keadaan yang cuacanya agak panas dan pada sebelum ni panas hujan dan sekarang dia panas sepanjang masa. Jadi ada beberapa kes yang melibatkan seperti stroke haba, batuk kering dan sebagainya melibatkan kesihatan. Jadi rakyat Malaysia di luar sana diingatkan untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan minum air yang cukup supaya badan sentiasa terhidrasi dan juga pada adik-adik di luar sana yang bersekolah jaga kesihatan. Itu tips yang perlu kita guna pakailah kalau mungkin, ataupun persediaan untuk anda yang mungkin ialah kita tak tahu kan kesihatan ni patut kita ambil titik berat ataupun cakna dengan kesihatan kita, tambah pula cuaca tak menentu sekarang ni, tolonglah jaga kesihatan anda. Bercakap pasal kesihatan ni, satu topik yang cukup menarik akan kita kongsi sama sekejap lagi bersama dengan tetamu kita. Ada apa dengan batuk kokol? Aidilfitri menjelma, pastilah lepas raya pastinya akan adalah penyakit-penyakit. Yalah, penyakit-penyakit yang timbul kan, hospital, klinik penuh dengan orang disebabkan kesihatan kita tak begitu bagus sangat. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan bercakap tentang isu batuk kokol ni sendiri. Tapi kita nak buka dulu portal bernama .com, antara yang kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini baru-baru ini rata-rata rakyat Malaysia tahu tentang berita kehilangan kapal tangki yang melibatkan 28 kru, di mana 3 kru hilang selepas kapal tangki terbakar dipercayai masih hidup, di mana 3 kru kapal yang hilang selepas sebuah kapal tangki MT Pablo berdaftar dari Gabon, Afrika terbakar kira-kira 50% pada kedudukan 37.5 Batu Nayutika, Timur Laut, Tanjung Sedeli di Kota Tinggi, dipercayai masih hidup, dan ketiga-tiga identiti kru kapal telah dikenal pasti, dengan 2 daripadanya warga India dan seorang lagi warga Ukraine, di mana ada kemungkinan mereka ni masih hidup terselamat jika dapat melarikan diri daripada kawasan kebakaran, iaitu ruang tengah kapal tersebut. Mungkin ada ruang yang tertutup yang kedap udara menyebabkan kawasan itu tidak terjejas, dan namun jumlah bekalan oksigen pula bergantung kepada saiz ruang berkenaan lah. Sekiranya saiz kecil mungkin boleh bertahan sehari, ataupun jika ruang itu besar mungkin boleh bertahan untuk beberapa hari. Dan apapun kejadian yang dilaporkan berlaku kira-kira 3 petang, terdapat seramai 28 kru di dalam kapal tersebut, dengan 25 daripadanya telah diselamatkan, manakala 3 masih lagi dicari. Apapun kita serahkan pada yang pakar. Soal bab cari lamat ni masih lagi dijalankan, dan kita harapkanlah ada berita baik, berita yang menggembirakan dan dipermudahkan kerja-kerja mencari juga menyelamat. Betul, apapun kita doakan terbaik untuk kita punya agensi seperti APMM dan juga TLDM serta agensi-agensi lain yang terlibat untuk op cari lamat ni. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan berita lain, di mana Amerika Syarikat telah memasukkan mandat vaksinasi COVID-19 kepada pekerja persekutuan dan pengembara asing bermula 11 Mei, bermula minggu hadapan, di mana melibatkan 3 perkhidmatan yang mereka menggunakan perkhidmatan udara, darat dan juga terminal feri. Dan ini di Amerika Syarikat, walaupun kita tahu vaksin merupakan salah satu faktor menjaga kesihatan yang penting untuk keselamatan pekerja, namun mereka kini dalam fasa berjaga-jaga ataupun fasa untuk melangkah ke proses yang tidak diperlukan vaksinasi COVID-19 lagi. Jadi sebab kita tengok sekarang ni kes pun dah semakin reda, jadi keperluannya di situ sudah dilihat tiada lagi keperluan untuk pekerja mengambil
vaksin COVID-19 Ya. ini. Jadi apapun keselamatan dan juga kesihatan itu perlu diutamakan dan perlu dijaga. Betul. Walaupun kita masih lagi berada di situasi ataupun keadaan COVID-19 di fasa endemik, tapi keperluan untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga itu penting. Kalau perlu untuk kita mengenakan pelitup muka di tempat yang sesak ataupun tempat tertutup orang ramai, pastikan anda menggunakan mask sepanjang masa. Betul. Baik. Apapun kita nak dapatkan berita selanjutnya ataupun berita-berita lain, berita penting dari Bilik Berita sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, kita nak tinjau dulu ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi untuk hari ini. Untuk hari Jom ini. kita saksikan. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurni Samsira Osman dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali akan mengetahui nasibnya hari ini sama ada dilepaskan atau disabitkan atas dua pertuduhan, iaitu mengabai dan menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down dikenali sebagai Bella. Hakim Mahkamah Session Izralizam Sanusi dijangka membacakan keputusan akhir di akhir kes pembelaan pada jam 10 pagi nanti. Pada 9 Mac lepas, pihak pembelaan menutup kes selepas mengemukakan 8 saksi dengan Siti Bainun sebagai saksi pembelaan pertama memberi keterangan pada prosiding bermula 26 Januari lepas. Siti Bainun, 31, sepatutnya memberi keterangan membela diri pada 16 Januari lepas. Namun, prosiding ditangguhkan berikutan 3 peguamnya, iaitu Nur Aminatul Mardiah Muhammad Nur, Muhammad Farhan Ma'aruf dan Nur Elina Muhammad Razif menarik diri daripada mewakilinya. Prosiding membela diri itu bersambung keesokannya, namun 2 lagi peguamnya, iaitu Nurul Hafizah Hassan dan Asiah Abdul Jalil, turut membuat keputusan menarik diri daripada mewakili Siti Bainun sekaligus menjadikan tertuduh tidak mempunyai peguam. Pada 26 Januari lepas, Hakim Izralizam mengarahkan Siti Bainun memberi keterangan membela diri meskipun wanita itu tidak diwakili peguam agar tidak mengganggu perjalanan kes. Bagaimanapun, pada 20 Februari lepas, Siti Bainun telah melantik semula Muhammad Farhan yang pernah mewakilinya semasa perbicaraan di peringkat pendakwaan. Pendakwaan mengemukakan 22 saksi yang memberi keterangan pada perbicaraan yang bermula pada 30 Mac 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Zilfinas Abbas, Zahidah Zakaria, Fazidah Faik dan Syakira Aliana alias, manakala Peguam Datuk Khairul Anwar Ahmad, Datuk Baljit Singh Sidhu, Datuk Iqbal Salam dan Muhammad Razi Yatiman dilantik oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim selaku Peguam Pemerhati. Susulan cuaca panas dialami negara ketika ini, Tentera Udara di Raja Malaysia dan Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia menjalankan operasi pembenihan awan di kawasan tadahan empangan Teluk Bahang serta empangan Teluk Air Hitam di Pulau Pinang. Operasi itu dijangka berlarutan hingga Khamis ini yang turut melibatkan kerjasama agensi pengurusan bencana negara dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Menurut TUDM, operasi itu melibatkan penyediaan 4 tangki bancuhan larutan garam dengan muatan 1,500 liter bagi setiap tangki.
Kenyataan itu menyebut pesawat angkut TUDM diterbangkan oleh Komander Pesawat Lieutenant Colonel Muhammad Khairul Fadli Abu Bakar bersama 2 juruterbang, 5 anak kapal, 4 kaki tangan MET Malaysia dan seorang kaki tangan Badan Kawal Selia Air yang berlepas dari Pangkalan Udara Subang pada 2.45 petang. Kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun di Keluang pada Isnin bukan disebabkan strok haba. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mokhtar Pungut Elias Ahmad berkata, punca kematian kanak-kanak berkenaan disahkan akibat renjatan septik sekunder kepada meningoencephalitis. Menerusi kenyataan tengah malam tadi, Dr. Mokhtar berkata siasatan yang telah dijalankan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang mendapati bahawa kanak-kanak tersebut telah dimasukkan ke ward kerana mengalami sawan selepas demam panas sehari sebelum dan mempunyai gejala batuk selama 3 hari. Beliau berkata JKNJ merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan memohon kerjasama semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Terdahulu media melaporkan bapa kanak-kanak berkenaan mendakwa anaknya meninggal dunia pada Isnin disebabkan strok haba. Sekian daripada saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Pada penghujung April 2023, kita dikejutkan dengan satu penyakit yang cukup mengejutkan apabila Sabah merekodkan 76 kes batuk kokol dalam tempoh Januari lepas hingga April 27 April 2023 dengan peringkatan sebanyak 986% berbanding tempoh sama pada tahun lepas yang hanya 7 kes. Jadi batuk kokol merupakan satu kes ataupun satu penyakit yang perlu kita tangani dengan segera dan perlu kita sebarkan kesedarannya apakah yang perlu kita lakukan untuk sama-sama mencegah penyakit batuk kokol ini. Dan kita nak bercakap tajuk kita pada hari ini, ada apa dengan batuk kokol? Bersama dengan tetamu kita di atas talian iaitu Dr. Abdul Rahman Abdul Kadir selaku pakar kecemasan dan trauma Hospital Melaka. Apa khabar Dr. Abdul Rahman? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya. Baik, sama-sama Doktor. Kita teruskan perbincangan kita. Mungkin secara asasnya, mungkin Doktor boleh terangkan, penyakit kokol ni sebenarnya penyakit apa? Okey. Ia sebenarnya penyakit batuk kokol ni ataupun dalam terminologi yang kami gunakan adalah pertussis. Adalah merupakan satu penyakit yang lama sebenarnya. Dia dah berada pun di dalam masyarakat kita, menjangkiti orang ramai sejak kurun ke-16 lagi. Dan penyakit ni menurun dengan mendadak setelah kita mencipta vaksin terhadap penyakit batuk kokol ni, terhadap kuman Bordetella ni lah, Bordetella pertussis ni. Jadi masalahnya sekarang ni, walaupun kita mempunyai coverage vaksin yang bagus dan penyakit pertussis ini atau batuk kokol ni telah dikurangkan dengan mendadak, tetapi dia sentiasa endemik di dalam masyarakat dan akan berlaku sekali kala outbreak. Dan itulah yang berlaku di Sabah pada ketika ini, yang mana secara tiba-tiba mendadak sehingga ke 900 lebih peratus kes yang telah naik, dan berkemungkinan besar berlaku sebegitu adalah disebabkan oleh vaksin lah, disebabkan oleh vaksin yang kadar pemvaksinan yang agak kurang di negeri Sabah itu, kerana kita pun tahu populasi masyarakat Sabah ni direncam dia ada pelbagai lapisan masyarakat yang warga dan bukan warga yang ada di sana. Jadi ada kemungkinan disebabkan coverage vaksin apa kita panggil sebagai apa ni, liputan vaksin yang kurang pada setengah ketika itu akan menyebabkan kuman batuk kokol ini merebak lah dan terkena kepada jangkitannya kepada kanak-kanak. Kita paling risau kena pada kanak-kanak kerana antibodi badan mereka tidak lagi dapat dihasilkan dengan baik dan sempurna. Kalau mengatakan bahawa batuk kokol ni sebenarnya dah lama dalam di Malaysia dan salah satu punca menyebabkan kenaikan kembali adalah kurangnya mereka mengambil vaksin. Vaksinnya dah ambil di Sabah tapi seolah-olah macam
menjadi satu halangan semasa PKP, mungkin menjadi salah satu faktor menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan vaksin tersebut. Jadi macam mana capaian untuk mereka mendapatkan vaksin ni? Sebab masa PKP itu fokusnya adalah kepada COVID-19. Tapi adakah vaksin-vaksin lain melibatkan kesihatan lain tidak bergerak seiring dengan vaksin COVID itu sendiri? Okey. Betul apa yang Izu sebutkan tadi itulah. Masa PKP memang kita mempunyai halangan, banyak halangan dari segi pesakit untuk datang sampai ke kita untuk kita berikan vaksin dan sebagainya. Sedangkan vaksin COVID yang kita pergi dan cari mereka untuk diberikan di kawasan pedalaman Sabah pun bermasalah untuk mereka terima. Mereka nampak KKM datang saja mereka lari disebabkan masalah dokumentasi diri dan sebagainya yang kurang lengkap. Jadi mereka risau dan mereka ditangkap dan sebagainya, apatah pula vaksin-vaksin yang lain. Jadi walau bagaimanapun bagi Kementerian Kesihatan Malaysia, kita sebenarnya tidak ada masalah walaupun pesakit-pesakit kita telah pun ketinggalan daripada program vaksin. Sebenarnya klinik kesihatan kita mempunyai sistem untuk kita track pesakit-pesakit ni dan untuk kita panggil mereka semua. Tetapi of course lah benda ni adalah merupakan suatu usaha yang perlu bergerak pada dua arah. Kalau kita saja memanggil tetapi pesakitnya tidak ada inisiatif untuk mendapatkan vaksin bagi anak-anak mereka, maka ia tidak akan membawa apa-apa makna yang efektif jugalah sebenarnya. Perayaan, especially hari raya kan, bila saja selesai perayaan ataupun hari raya seminggu selepas itu, pastinya akan ada sakit berjemaah ataupun demam berjemaah ataupun batuk kokol yang beramai-ramai, especially kanak-kanak lah dan juga bayi. Bagaimana sebenarnya penyakit ini berjangkit? Bila dah ada ataupun dapat pada seseorang, berapa lama agaknya jangka batuk kokol ni akan berterusan? Okey. Batuk kokol ni adalah merupakan satu penyakit yang agak degil ya. Dia tetap ada, once kita dah kena pada badan kita, dia mempunyai tempoh jangkitan klinikal yang agak panjang dan simptomnya juga berlarutan. Sebab tu kalau orang-orang Melayu ni zaman-zaman dulu orang tua kita dipanggil batuk ni sebagai batuk kokol ni sebagai penyakit batuk 100 hari. Kerana tempoh masanya memang boleh menjangkau sehingga 100 hari sebenarnya. Dan kebiasaannya seperti mana yang Cik Lee sebut tadi, bahawa penyakit batuk kokol ni bila ada keramaian, perkumpulan dan sebagainya mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk merebaklah, kerana cara merebaknya penyakit bakteria Bordetella pertussis ini adalah dengan melalui respiratory droplets, iaitu regesan cecair yang keluar daripada salur pernafasan kita, iaitu termasuklah air liur, daripada ingus, apabila kita bersin dan sebagainya, maka dia berada pada situ. Dan masalahnya adalah apabila berlaku kontak, sebenarnya respiratory droplet ni dia tidak boleh, cecair titisan respiratory ni tidak boleh merebak pada jarak yang jauh. Tetapi apabila kita berada pada lingkungan jarak yang lebih kurang 1 hingga 2 meter, maka kita berisiko untuk mendapat jangkitan tersebut. Begitu juga dengan apabila kita tidak mengamalkan adab batuk ataupun adab bersin yang baik, cough and sneezing etiquette, apabila kita tidak menutup hidung dan sebagainya atau menutup dengan menggunakan tangan, dan kemudian apabila kita bersalam dengan orang tersebut atau ada permukaan-permukaan yang sama yang kita kongsikan, misalnya tombol pintu dan sebagainya, apabila orang yang seterusnya memegang, maka kuman itu akan berada pada tangan kita dan secara tidak sengaja mungkin kita tersentuh wajah dan sebagainya, dan kita akan berisiko untuk juga turut kena penyakit pertussis ini. Secara ringkasnya, mungkin Doktor boleh kongsikan apakah saranan yang terbaik untuk kita sama-sama mencegah batuk kokol ini daripada terus berlarutan? Okey, cara jangkitan dia sebenarnya adalah mudah. Apabila kita melihat pesakit-pesakit yang mempunyai simptom, kita pasca COVID ni agak mudah untuk kita nak memberikan penerangan kepada masyarakat sebab masyarakat dah faham ya. Apabila kita melihat pesakit mempunyai simptom gejala-gejala respiratory, maka kita mengamalkan penjarakan sosial dan kemudian kita sekerap memakai hand sanitizer dan mencuci tangan, dan sekiranya kita sendiri bergejala, maka kita pakai topeng muka, facial mask, supaya kita dapat mengurangkan risiko transmisi kepada pesakit-pesakit lain. Yang paling kita risau sebenarnya jangkitan kepada kanak-kanak, sebab kalau katakan orang dewasa atau remaja kena, gejalanya adalah sangat ringan. Dia
gejala yang berpanjangan, batuk yang berpanjangan dan berulang-ulang dan bertalu-talu, tetapi tidak akan menyebabkan kematian. Risiko kematian tu dan juga komplikasi-komplikasi yang serius adalah di kalangan kanak-kanak sebenarnya. Bayi, kanak-kanak yang belum mempunyai sistem imun badan yang telah terbentuk dengan sempurna. Okey. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abdul Rahman atas perkongsian kita mengenai topik kita pada hari ini. Itu ada apa dengan batuk kokol. Seperti apa yang Dr. Abdul Rahman sebutkan tadi, risiko utama yang perlu kita ambil kira adalah kepada golongan kanak-kanak terutamanya, sebab mereka antibodinya masih belum boleh develop secara sepenuhnya. Jadi apapun kepada ibu bapa supaya menjaga anak-anak dengan kadar yang sebaiknya lah supaya batuk kokol ini dapat dielakkan. Okey, dan tambah pula sekarang tengah musim dan juga kita fasa beraya lagi kan, akan bertandang ataupun attend rumah terbuka dan sebagainya, dan akan berhimpun bersama dengan keluarga. Kalau boleh ambil kira perkara tersebut, elakkan daripada mendekati ataupun berhimpun ataupun berkumpul ramai-ramai. Okey, baiklah, seterusnya kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali dengan satu lagi topik yang cukup menarik. Ada apa yang perlu kita tahu tentang harta intelek? Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang Encik utarakan tadi, kita akan bercakap tentang harta intelek. Mungkin ada di antara kita yang tak tahu ataupun yang dah tahu kan. Mungkin sekadar pengetahuan di situ saja. Ada yang ingat harta intelek ni khususnya untuk usahawan sahaja ataupun business people. Tapi sebenarnya harta intelek ni sesuai sebenarnya. Anda kena tahu hak anda mungkin kepada pencipta lagu, kepada penulis dan kalau nak tahu siapa yang layak untuk mungkin tahulah hasil karya tersebut di bawah harta intelek. Untuk bercakap dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pagi ini, bersama dengan Encik Kamal Kormin, Timbalan Ketua Pengarah Strategi dan juga Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Macam mana sambutan raya? Alhamdulillah. Dapat cuti panjang tak tahun Alhamdulillah. ni? Alhamdulillah. Okey, kita santai-santai je hari ini. Jangan ambil terlalu serius sangatlah. Asal tengok sini. Okay, mungkin kita nak tahu secara ringkas. Mungkin Tuan Kamal boleh terangkan kepada penonton Apa Khabar Malaysia, apa yang dinamakan dengan harta intelek? Pertama sekali nak ucap terima kasih lah kerana menyambut MIPO dalam program Apa Khabar Malaysia yang ceria pada pagi ini. Okey, secara umumnya saya konsep harta tu dulu kita kena tahu. Komuniti antarabangsa dia termasuk Malaysia sendirilah. Konsep harta ni kita bagi kepada dua. Pertama sekali, satu harta ketara, satu harta tak ketara. Harta ketara tu apa? Yang alih. Contohnya harta alih kereta, wang. Itu harta alih kita. Harta tak alih, rumah, tanah. Itu harta. Yang kedua, harta yang tak ketara. Harta yang tak ketara itulah dipanggil harta intelek, yang tak nampak. So secara ringkasnya di sini saya boleh nyatakan harta intelek tu adalah hasil ciptaan. Sama ada dalam bentuk reka cipta, simbol, nama, reka bentuk yang digunakan dalam perdagangan dan karya dalam seni dan juga industri sastra. Jadi terdapat 6 komponen harta intelek dalam harta tak ketara ni. Iaitu paten, cap dagangan, kemudian reka bentuk perindustrian, kemudian kita ada petunjuk geografi, kemudian kita ada reka bentuk susun atau lita bersepadu. Dalam 6 tu, paten tu apa sebenarnya? Paten tu merujuk kepada hak eksklusif kepada reka cipta yang baru, yang merujuk kepada proyek atau proses dalam menyelesaikan suatu masalah dalam teknologi. Dia lebih reka cipta. Manakala cap dagangan adalah merupakan satu tanda nama, logo yang bisa kita dengar lah, huruf atau kombinasi nama dan sebagainya
yang membezakan suatu barangan dan perkhidmatan dalam perniagaan antara satu perniagaan dan perniagaan yang lain. Itu cap dagangan, logo lah. Contohnya Cik Lee nak ada cap dagangan. Cik Lee Cafe. Sedap kan nama tu? Menarik. Itu dia membezakan lah cap dagangan. Dan yang ketiga, reka bentuk perindustrian. Reka perindustrian adalah merupakan bentuk luaran satu produk secara keseluruhan yang menarik dari segi pandangan. Contohnya desain pada baju, menarik kan? Jadi itu boleh dilindungi di bawah reka bentuk perindustrian lah. Hak cipta sendirilah. Reka bentuk perindustrian, dia unik lah. Kemudian yang keempat, petunjuk geografi. Petunjuk geografi adalah nama yang merujuk pada satu produk yang mempunyai kualiti dan reputasi yang tertentu lah, yang menunjukkan di mana produk tu berasal. Bukan petunjuk geografi di atas peta tu? Bukan tu? Bukan. Okey. Contoh yang kita biasa dengar, kalau utara lah, mangga harum manis Perlis. Dia kat mana? Dari Perlis. Itu petunjuk geografi lah. Contohnya labu sayung kat mana tuan? Perak kan? Perak. Perak. Orang Perak biasalah labu sayung popular lah. Kemudian kalau di Sabah, Sabah tea. Kalau Sarawak memang popular lah, Sarawak pepper. Itu menunjukkan petunjuk geografi. Kemudian yang kelima adalah hak cipta. Hak cipta semua tahulah, copyright. Dirilikan dengan cetak rompak. Itu menunjukkan hak eksklusif yang beri kepada pereka cipta terhadap karya mereka. Kita bagi perlindungan. Jadi untuk mengelakkan daripada ditiru pereka cipta. Dia membezakan yang empat tadi. Dan yang terakhir, yang keenam, susun atau lita bersepadu. Ini lebih kepada peralatan macam TV, dalam tu kan ada lita. Jadi nak susun dia punya chip-chip kat dalam tu. Jadi orang tak nak tiru, supaya orang tak boleh tiru, bagi perlindungan. Itulah 6 komponen. Jadi semua itu adalah hasil daripada kreativiti. Dipanggil itu sebab dengan harta intelek, berbanding dengan harta-harta yang lain tadi. Itu secara umum yang saya boleh nyatakan secara ringkas lah. Agak panjang juga lah melihat. Ada 6 manusia itu sendiri. Betul. Kalau kita tengok ada 6 kategori. Untuk usahawan sendiri, kata 6 kategori untuk diambil tahu agak susah sebenarnya untuk hadap semua maklumat tu daripada pihak MyPo sendiri. Macam mana program-program kesedaran disebarluaskan supaya masyarakat tahu ataupun usahawan tahu sebenarnya barang-barang atau produk yang nak dipatenkan, yang nak didaftarkan hak cipta inteleknya, begini kategorinya. So macam mana? Okey, dalam hal ini MyPo membuatkan program-program mengikut umur kumpulan sasaran kita. Daripada awal, pendidikan awal sehingga program-program yang advance. Contohnya kita mengadakan program IP Summer Camp. IP Summer Camp ni untuk remaja. Remaja, ya. Jadi konsep kita yang terapkan ialah untuk memiliki, macam mana nak memiliki, melindungi, mengkomersialkan dan membudidayakan hati intelek di kalangan remaja-remaja lah. Jadi melalui program ini pelajar akan didedahkan lebih awal lah mengenai kepentingan macam mana nak melindungi hati intelek, cara nak membudidayakan hati intelek, dan juga macam mana yang penting kita menghormati hati intelek. Contohnya biasa yang kita biasa dengar hak cipta ataupun copyright. Macam mana kita nak jangan ada cetak rompak. Jadi itu adalah penting. Kemudian kita juga ada program, selain itu kita ada program IP Fantastic. Yang ini untuk IP Fun Learning lah. Untuk teknologi, pengembangan teknologi dan sebagainya, untuk membantu pelajar-pelajar dalam usahawan digital. Sekarang ni ada banyak usahawan digital, TikTok dan sebagainya. Jadi kita nak menggalakkan remaja-remaja kan, macam mana kita nak mengorbankan hati intelek. Kemudian yang penting juga kita ada program-program usahawan. Itu memang penting lah. Jadi kita mengadakan program khas yang kita kenalkan, iaitu IP Care. IP Care ni kita mengadakan program macam mana package-package dan juga khidmat nasihat kepada mereka. Contohnya macam mana nak melindungi hati intelek mereka. Dia kadang ada idea produk, tak tahu macam mana nak melindungi supaya orang lain jangan ditiru dan sebagainya. Jadi kita juga ada program, kita ada akademik hati intelek sebenarnya. Jadi akademik untuk membuat seminar, bengkel dan sebagainya lah kepada semua pihak lah. Contohnya kita ada seminar prosedur pendaftaran hati intelek, macam mana
Kita juga mengadakan program trademark dipanggil do it yourself. Contohnya macam dia, cap dagangan macam mana nak buat, kita bagi tunjuk ajalah. Dan pada yang sama juga kita mengadakan program-program dengan akhbar-akhbar, portal dan sebagainya lah, supaya melalui media sosial, supaya benda hati intelek dapat kita perkembangkanlah, semua dapat memahami apa sebenarnya hati intelek itu di peringkat idea-idea daripada rakyat Malaysia terutamanya, penting untuk lindungi. Okey, baik. Kita percaya kalau di kalangan usahawan ataupun business people ni mungkin kesedaran mereka tinggi terhadap kepentingan mereka mendaftar ataupun patentkan sesuatu produk itu di bawah harta intelek itu sendiri. Jadi mungkin kepada mereka yang mungkin baru ataupun kita tahu ramai usahawan ataupun mereka yang bukan usahawan yang berada di platform media sosial ni, banyak yang tumbuh bagai cendawan yang tiada kesedaran tentang pentingnya untuk kita mendaftar ataupun produk ataupun hasil karya kita sendiri di bawah harta intelek ni. Bagaimana? Okey, 3 sebab utama kenapa kita perlu mendaftarkan harta intelek. Pertama sekali, untuk mendapatkan hak eksklusif. Maknanya produk ni saya punya. Jadi saya, orang lain supaya jangan tiru, saya kena ada hak eksklusif. Jadi itu kena daftar lah. Kedua, dengan ada pendaftaran ini, dia boleh menggunakan, kemudian menjual, membuat lesen. Jadi kena ada daftar lah. Kemudian yang kedua, harta intelek ni menjana pendapatan. Maksudnya dia boleh dipindah milik, di franchise, kita berikan franchise, dan dilesenkan. Jadi nak lesen tu kena ada ownership, pemilikan. Jadi kena daftar harta intelek. Dan yang ketiga, dia menghalang, of course nak menghalang orang tiru. Jadi bila kita ada dilindungi di bawah undang-undang, jadi bila ada orang tiru, kita boleh ambil tindakan mahkamah dan sebagainya. Jadi itu antara sebab utama pentingnya mendaftar harta intelek. Dan juga yang penting, harga yang dibayar untuk pendaftaran itu adalah bukanlah kos yang membebankan. Ia adalah satu sebenarnya pelaburan dalam perniagaan, investment in business. Jadi bila kita dah buat satu produk tu, dan kita tak ada berhenti kat situ, bila orang tu kita tak boleh nak tindakan. Itu satu kerugian lah terhadap apa ni. Jadi pelaburan adalah penting. Sebagai contoh, jenama di bawah cap dagangan, di bawah daftar RM950 je. Jadi untuk tempoh 10 tahun. Jadi tak untuk 10 tahun ni RM950. Jadi rasa itu bukanlah satu yang saya nyatakan kurang daripada 1,000. Kurang dari 1,000. Apalah sangat berbanding bisnes yang besar itu kan. Jadi untuk jangka panjang tu sangat penting lah. Okey, Cik Kamal, secara ringkasnya mungkin Cik Kamal boleh kongsikan kepada kita apakah cara-cara untuk mereka di luar sana untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, macam mana mereka nak daftar harta intelek mereka, dekat mana mereka nak hubungi, mungkin Cik Kamal boleh kongsikan. Okey, seperti yang saya cakap, harta intelek ni sekarang ni di bawah Perbadan Harta Intelek Malaysia lah, ataupun dengan MIPO. Itu kami di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Jadi MIPO bertanggungjawab terhadap pendaftaran harta intelek dan sebagainya. Jadi visi kita adalah untuk menjadi organisasi yang terbaiklah di rantau Asia. Kemudian mission kita untuk mengadakan infrastruktur perundangan yang baik dan pentadbiran yang cekap. Jadi MIPO ni kita berada di pejabat di Petaling Jaya. Kita baru pindah Petaling Jaya. Kemudian kita ada 6 cawangan di utara, Pulau Pinang, Melaka, Johor, kemudian kita ada di Pahang dan Sabah dan Sarawak. Jadi cawangan macam ini dapat membantulah di zon-zon yang berkenaan supaya dia dapat memudahkan untuk pendaftaran. Kalau mereka nak tengok dekat website, ada tak? Ada kita website dia www.mypo.gov.my. Itu website kita lah, insya-Allah. Sekarang semuanya di hujung jari. Baiklah, kita dah sampai di hujungnya. Terima kasih banyak Cik Kamal Kormin selaku Timbalan Ketua Pengarah Strategi dan juga Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Macam mana? Ada karya? Jangan simpan. Daftarkan karya anda. Daftarkan saja di tempat yang betul. Okay? Dapat dijaga keselamatannya. Baik, kita nak bersama dengan rakan tugas kita, wartawan Biro berkaitan dengan Ops Khas Pagar Laut. Apakah ia? Sama-sama kita saksikan.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya menumpaskan 12 kes berprofil tinggi daripada 42 kes tangkapan menerusi Ophas Pagar Laut 2023 dengan nilai keseluruhan rampasan sebanyak 13 juta ringgit. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, operasi itu melibatkan seramai 800 pegawai dan anggota APMM untuk mengawal sempadan negara yang membabitkan seluruh perairan negara di sepanjang 3,000 km. Daripada 12 tangkapan berprofil tinggi itu, masing-masing 3 kes tangkapan melibatkan cubaan menyeludup masuk rokok dan kes pencerobohan bot nelayan asing, manakala masing-masing 2 kes cubaan kemasukan pendatang tanpa izin serta kesalahan menyeludup barang kawalan seperti petrol dan minyak masak. 1 kes cubaan mencuri dan 1 kes cubaan rompakan berkumpulan, iaitu APMM Johor berjaya menumpaskan kes rompakan bersenjata melibatkan 4 warga tempatan, katanya. Mengulas lanjut, Saifuddin Nasution berkata, secara keseluruhan beliau sangat berpuas hati dengan kejayaan Ophas Pagar Laut itu dan ia adalah usaha berterusan APMM dalam menjaga perairan negara demi keselamatan semua. Katanya, APMM juga akan terus memperketatkan lagi kawalan dan mengoptimumkan pengoperasian di kawasan maritim negara, terutamanya di sempadan Malaysia dan Thailand serta Indonesia. Beliau berkata, sebanyak 45 aset diletakkan dalam keadaan siap siaga 24 jam sehari untuk menjalankan pemantauan termasuk pemantauan udara dengan menggunakan aset-aset udara APMM, malah pengesanan menggunakan radar turut dijalankan kerana dari situ APMM berjaya mendapatkan maklumat terhadap pergerakan yang mencurigakan. Itu sahaja dari Pulau Pinang, kembali ke studio. Itu dia. Water and Music Festival. Part of Bila the world. lagi? Inilah masanya kita nak berpesta air dan sambil berhibur, betul tak? Bahaya ayat tu. Bahaya ayat tu. Tapi tak apa. Okey. Kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan Festival Air dan Muzik Art of the World bersama dengan dua orang tetamu kita pada hari ini di studio. Kita ada di sebelah kanan kita iaitu Lance Chan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Genesis Entertainment Sdn Bhd. Apa khabar Lance? Hai, Kita panggil apa, apa khabar? Lance ke? Yeah, my name is Lance. Okey. Lance. Yeah, contact Lance. Yes. Di sebelah hujungnya pengasas bersama Genesis Entertainment Sdn Bhd, Rachel Wan. How are you, Rachel? I'm good. Oh, tiba hari ni kita speaking Okey, kita Macam mana? Sambutan raya, ada pergi rumah kawan-kawan? Ya, ada pergi satu. Ke you sibuk dengan you punya pesta air? Okey, kita start dengan Lance dulu. Mungkin Boleh. Lance boleh terangkan secara ringkas a little bit about kita punya program Festival Air dan Muzik Art of the World. What it is about? Actually, the reason being why we're doing this festival is we want to stimulate Malaysia economy as well as tourists. Yeah, after MCO, the tourist and also entertainment line actually is very heavily impacted. Okay. Yeah, the business is really slow. That's why we can create different job opportunity as well as business opportunity in our industry. Because not only in this entertainment industry and also tourist industry. Because to be honest, this kind of event we can actually attracting a lot of tourists into Malaysia. Yeah, so we can boost the economy as well as the tourism industry. Yeah. Adakah ini pertama kali diadakan? This is second time. Second time. Yeah. Okey, baik. Mungkin kita nak tanya bila dekat mana akan berlangsung program ataupun acara Water Air dan and Muzik. Music Festival ni? Okay, tempat dia dekat Sepang International Circuit dan pada masa 26 sampai 28 Mei. Oh, so 3 hari, 26 Ya, sampai 3 hari. 28. Okay, 3 hari. apa pengisian Aktiviti. sepanjang aktiviti sepanjang program tu? Okay, kita ada inflatable water theme park yang ada yang water slide at 3-story. Height. 3-story. 3-story? height. Three-story level. three Yes, story. yes, So, yes. itu bukan yang kecil-kecil untuk kids, bukan. Itu untuk adult. So, bila you pergi itu kita punya tempat, you akan nampak yang 3-story tall punya water festival and then a lot of other obstacles course, maze and other inflatable facilities like you can play. And also we have music festival. Oh, okay. Yeah. Music
Silakan. Ya, music festival kita akan invite artis yang Dola, Insomniacs, Okay. Midnight Physics, and other DJs lah. Ya. Nampak tak saya punya excited? saya nak bawa anak-anak pergi ke Khusyuk mendengar tu. festival. Ya, okey. Anak-anak budak-budak kan suka main air. and also inilah masanya. and also actually we got implement a lot of technology into our event also, such as our invitation box. Okay. When you use your camera to scan, you do have something to pop up. It's a new technology in Malaysia. Yeah, and also we're doing the first water project mapping in Malaysia as well. Yeah, we are getting the Malaysia Board of Record also. I see. So for the 3 days, so akan ada usaha untuk mendapatkan Malaysia Book of World of Record. Malaysia Book of Record. Yes. Okey. Sepanjang 3 hari itu juga. Kenapa memilih SIC? Sebab kalau kita tengok SIC Sepang ni tempatnya panas. So kenapa memilih SIC? Yeah, that's why we have water. Okay. Makes sense. Yeah, the reason why we're going there is because of Malaysia normally sure got traffic jam. Yeah, we are targeting around 3,000 to 5,000 people. So I believe that that's the best choice to going SICC. Okey, mungkin sedikit gambaran daripada Malaysia sendiri. Bagaimana persiapan, persediaan sebelum berlangsungnya festival ni? So far okay lah, tapi a lot of challenges lah. Tapi Apa cabarannya? Tengok dia takut nak cakap tu. banyak kok. Saya pun tak tahu macam mana cakap Describe. sebab Explain, ya. sebab I believe for all the businesses, no matter what businesses, they sure have a lot of challenges. Right? Yeah. But what we encounter is a lot of different challenges, like transportation. Whenever we want to buy something for overseas, or Malaysia a lot of holiday, a lot of things we also delay. But very good that this time we have Malaysia tourism got fully support us. That's why everything is very smooth now. We are really looking forward for our event. Hope you all can join us also. Nanti tiket tu berapa harga dia? 238. 238. Yeah, For the whole 3 days or for 1 day? for 1 day, but we got included a lot of benefits. First of all, the invitation card inside got the souvenir, and also we got T-shirt, water can, and also the ticket as well. Okey, ada tak acara kemuncak, konsert dan sebagainya? Yes, yes. Okey, Apakah melibatkan dia? The climax event. What it will climax be? event. okay, stay tuned to our Yeah. Juga. Selain pada Dola, kita ada apa? Insomnia. Yes, ada Dola. Insomniacs, Insomnia. Midnight Music, DJ kita ada Chucky and Wack Boy, Okay. NYK, ada itu Jovin yang ada 10 million followers dekat TikTok punya. TikTok. Ada banyak lagi kita belum announce. Belum review. Yeah. Soon. Sesuai tak Lance untuk anak-anak kecil datang ke event ataupun festival lain ni? No, kita ialah above 18 years old. Okey. Yeah. Above 18 years old lah. Yeah, correct. Okey, jadi inilah masa dan peluang macam Tak isu, bahaya. kesempatan Boleh, bawa tak bahaya, awet tak bahaya. datang Bahaya tengok. Dia dah kata tak payah. Saya tengah awak main sekali. Okey, mungkin boleh cerita sikit tentang invitation card ni? Boleh. Okay. The reason why we implement the technology inside, because I believe a lot of people know technology, but they didn't know how to implement in our business, event or activities. I hope hopefully this event will be very successful because we use a lot of effort to put inside into it. Yeah. So whenever you scan our QR code, okay, you click in, then you put your camera on this facing here, you got something to pop up. If you want to find out, you can purchase our ticket and find out. How to get the ticket? Yeah, you can purchase from our website, official website, www.ootw.asia.com. Okay. Sorry, it's www.ootw.asia. OOTW. Yes. Out of the world. Okay. Out of the world. Boleh dapatkan tiket penyertaan kalau anda ingin menyertai festival air dan juga muzik yang mana kali kedua berlangsung di Sepang. Itu dia di Kaca TV. Berlangsung selama 3 hari, 26 hingga 28 Mei ini. Purchase your ticket now. Okay. This is the second time this event. Yeah. Okay. Apa specialty about this event compared to the first one? Largest, bigger, and more people and more activity. Yeah, the first one we're doing is like just normal business, like we want to boost the business. But this time we're doing is another direction. We want to boost Malaysia economy as well as the tourism, because to be honest, in Malaysia actually a lot of people come
over here to travel. The business, all the business and also economy will definitely boost up one. It's not only like for 1 day, 2 day. Yeah. Normally people go to, let's say Songkran, they will think of Thailand. Yeah. People go to Tomorrowland, they will think of Europe. Yeah. We wanted to, people think of out of the world, they will come to Malaysia. Yeah. They will think of Malaysia. Jarang-jarang sebenarnya festival air sebegini dilakukan di Malaysia. Kalau kita nak menyertai pun kita terpaksa pergi Luar ke negara. luar Correct. daripada Paling dekat Malaysia Thailand. pergi dan spend untuk ataupun lebih daripada itu kan. Jadi apa salahnya sesekala kita hiburkan hati kan Hati tengah-tengah berkelara. raya ni. Okay Rachel, what you guarantee us kalau datang memang puas hati dan menghiburkan? Ya, Apa yang boleh cakap? Dia pun takut nak garanti dia. Garanti. Tapi saya memang boleh garanti bila you datang, you akan itu wow effect. Sebab kita punya inflatable water theme park bukan yang kecil-kecil punya. Bila you datang, you memang like, wow. Lepas tu kita ada itu video mapping dekat water pool, which is Malaysia first. Malaysia first. You boleh nampak itu dekat luar negara lah, tapi Malaysia ialah first. You memang Kena kena cuba. join. Ya, cuba. Ya. Sebab dekat water pool. Untuk merasai bagaimana water pool kalau dekat luar negara, kat sini pertama kali diadakan ataupun diletakkan. Normally we go overseas mah. Yeah, actually a lot of people, foreigner, they can come to Malaysia for this event. That's why we wanted to achieve is when people think of out of the world, they will think of Malaysia. Ada collaboration dengan mana-mana agensi ataupun mana-mana NGO for this event? Kita ada collaborate dengan itu IBNBS, Prihatin Belia Malaysia, and then ada itu travel agency GoTrax, and then lepas tu ada SME Association of Malaysia dan banyak-banyak lagi. Yeah, banyak. Okay, what's your target Lance untuk pengunjung di Malaysia saja ke ataupun di luar negara? Yeah, currently we wanted to focus because we are doing yearly. Because after we got endorsed from Malaysia of Tourism, I believe that every year we can continue going bigger and bigger. Yeah, I believe Malaysia will be definitely part of this event. Yeah, next year they will be more excited. When you are coming, which month you are doing. Yeah, we wanted to achieve this. Yeah. Next we target Sabah or Sarawak lah. Begitu. So next year, it will be next year. Yeah, Sabah next Sarawak. Okay, next. Pandai tau diletakkan tarikh 26 sampai 28 ni. Semua dah ada banyak duit raya ni. Kalau tak silap Banyak waktu kita menyertai. cuti sekolah kan, kalau tak silap. Kalau tak silap Cuti. Waktu cuti sekolah. Jadi salah. Salah. Okey. Nak dapat tiket tak? Kalau dapat Lance free, dengan Rachel nak bagi ni. kalau free kat situ saya ambil. Kalau beli gaji tak masuk lagi. You all kena bagi kami tau tiket. Okey, secara ringkasnya macam pengunjung-pengunjung dekat luar sana. Kalau mereka datang selain daripada main attraction, climax kita ada artis dan sebagainya, apa lagi aktiviti yang mereka boleh lakukan di siang hari ataupun di malam hari? Okay, siang mereka boleh main tu water theme park. Okay. Then malam kita punya festival start pada pukul 4 ataupun 5 lah, depend on which day you come. And then lepas tu kita pun ada food bazaar. Kita ada Thai food. Thai food, Malay food, we have Chinese food, a lot of, and also beverages lah, like macam itu bubble tea ke, atau watermelon juice ke, atau apa pun, semua pun ada. Sebenarnya inspiration daripada siapa? Daripada mana you dapat? Adakah Actually, daripada Thailand. Yeah, they're really very successful in this event. Even though they never promote anything during April, but people whenever think of April, they will think of, hey, Thailand, there's a Songkran. A lot of people will going there. Yeah, actually, I went there last month. It's really super crazy, the crowd. On the same day, there's a 10 Songkran, 10 event on the same town. Yeah, and it's full of people. Yeah, I believe Malaysia can definitely do that. Yeah. Okay, satu soalan saya rasa perlu juga kita tanya sebab dalam Malaysia kita ada pelbagai agama, bangsa dan juga kaum. Will it be alcohol free? Sebab kita mungkin ada pengunjung-pengunjung daripada masyarakat Melayu sendiri yang datang yang beragama Islam yang nak join mungkin meraihkan festival air ni. Dan kita nak tahu adakah festival air ni bebas daripada alkohol? Yeah, actually we got a small zone, but we're not doing hard liquor. We are doing the can for the beer. It's a Casper.
Actually, customer coming in, there's a really small zone that they will be inside. Yeah, and also that's why we separated. Pokok pangkalnya terpulang pada hati ya. Kalau Tapi benda yang boleh kita berhati-hati. elakkan, kita Elakkan. elakkan. Yang penting kita datang untuk happy. Betul. Yes. Inilah masanya anda mungkin bawa keluarga ataupun anak-anak untuk terlibat sama dengan pesta dan pesta air dan juga Music Out of the World jarang-jarang diadakan di Malaysia untuk penganjuran kali yang kedua. Inilah masanya. Mungkin sedikit lagi pesanan daripada Lance dan juga Rachel untuk mengajak bukan saja orang Malaysia, malah luar daripada yang menonton ataupun mendengar untuk datang ramai-ramai. Yes. Okay, kita mulai dengan Lance dulu. Invite lah. Okay, saya start dulu. Okay. Join Out of the World Water and Music Festival. You tidak akan Kecewa. Ya, sebab kita ada itu immersive experience, iaitu Malaysia first largest water and music festival. Kita ada inflatable yang 3-story tall punya water slide. And then ada itu video mapping dekat waterpool dan banyak lagi. Ada DJ, ada celebrity macam Dola, Insomniacs, Midnight Music dan banyak-banyak lagi. Okey, Lance nak kata apa? Basically, she already say everything. But what we can promise is you will never want to miss this event because it's really very excited and you definitely must come. Yes, saya takkan lepaskan peluang. You kena bagi I tiket juga ya, Rachel. Kita ada kat depan ni, boleh ambil ni. Paksa. Okey, apapun kita dah sampai di hujungnya. Betul. Dan kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tetamu kita, Les dan juga Rachel atas perkongsian mengenai Festival Air dan Music Out of the World yang akan berlangsung pada 23 dan juga 26 hingga 28 Mei hujung bulan ni ya. Jadi kepada anda di luar sana yang mana berkesempatan boleh beli tiket dan juga hadir beramai-ramai ke pesta air ni. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sampai di sini saja pertemuan kita. Jom kita out of the world. Betul itu, saya Izzy Yusof. Ya, saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.